Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini untuk kitab fiqh sirah saya akan sambung perbincangan pada muka surat 84 itu. Yang mana muka surat 84 ini topik perbincangannya masih lagi berkait dengan hilful fudul, iaitu satu perjanjian yang dilakukan di zaman Arab Jahiliyah, yang mana perjanjian ini Nabi terlibat. Ni kes nak menyelesaikan kes kita kata satu kezaliman yang berlaku pada pedagang daripada luar Makkah itu. Jadi dalam perkara ini telah kita bincang sebelum ini. Jadi Nabi sebut selepas itu, mana selepas Nabi Islam, selepas Nabi jadi Nabi, ni di zaman Madinah, Nabi sebut, Nabi kata kalau ada lagi lah perjanjian seperti itu, walaupun orang kafir yang menganjurkan, aku tetap akan turut serta. Itu poin utamalah daripada cerita ini. Jadi hikmat ataupun pelajaran yang kita boleh petik daripada kisah ini, hak nombor 1 tu, muka surat 81 tu, sesungguhnya seseorang Muslim mesti adil walaupun terhadap musuhnya. Jadi kalau musuh tu buat baik, kita akuilah kebaikan ini dan kita hargailah. Dan saya telah sebut dalam perbincangan lepas bahawa perkara ini secara umumnya begitu, tapi kena berhati-hatilah juga. Sebab mungkin kadang-kadang musuh tu dia buat baik tu, dia ada maksud dia, nak memerangkap umat Islam lah, semua tu kena fikirlah. Jadi yang fikir ni biasanya tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin lah. Kita orang awal ni tak erat nak mikir tu. Dia kena pemimpin. Sebab tu nak jadi pemimpin ni tugas dia berat, sebab dia kena fikir semua tu. Sebab sesuatu yang zahirnya nampak molek, kadang-kadang tak molek. Payah tu. Jenis baca sesuatu yang tidak berhuruf ni payah. Kena cerdik dan ada pengalaman. Sebab kalau kita ulah, aku jalan tak boleh pakar ulah kedai kopi apa tu. Tu macam-macam. Ni payah ni. Benda ni saya pun duk fikir, duk tengok dalam beberapa kitab lain lah. Kebanyakan buku-buku baru ni dia kata umumnya begitu, kena iktiraf lah. Tu. Dan sifat berhati-hati, sikap berhati-hati itu tetap kena ada. Seperti mana orang Islam pun ada kadang-kadang nak menipu dia, buat molek, nampak tak? Nak memerangkap. Orang kafir pun begitulah juga. Ini sikap manusia. Apatah lagi kalau orang kafir itu dia ni ada maksud buruk terhadap orang Islam. Boleh jadi dia buat gitu dengan maksud nak memerangkap umat Islam. Jadi kena faham lah. Lepas tu banyak perkara pula, bila kita faham tu, nak banyak dia punya disiplin tak boleh fitnah dia. Tu pun kena beringat. Baik. Kemudian sambungannya pada muka surat 84 masih lagi dalam bab ni lah, iaitu kita kena iktiraf perbuatan musuh kita ataupun orang yang tidak sependapat kita, walaupun dia tu tidak tim kita, tidak badan NGO kita, tidak parti kita, tidak puak kita. Kalau molek, kita iktiraf. Apatah lagi kalau sesama Islam. Kalau kita tengok dalam sejarah Nabi ni, Nabi puji walaupun perkara itu berlaku di zaman jahiliyah, penyembah-penyembah berhala, tapi sifat baik tetap ada. Seperti yang kita maklum bahawa yang terlibat dalam kita kata suatu perjanjian lah, kita kata suatu orang panggil persepakatan ni, yang dikepalai oleh bapa saudara Nabi sendiri, Az-Zubair bin Abdul Muttalib itu. Tu. Tapi Nabi terlibat tu bukan kerana hak tu pak saudara dia, tidak. Bukan kerana pak saudara dia yang mengepalai, kita kata satu pakatan yang baik ini, tetapi kerana perbuatan itu terpuji. Bukan atas rasa pak saudara. Kerana Zubair tu pak saudara dia, adik-beradik ayah dia, bukan kerana itu, tapi kerana ada kebaikan. Baik. Kemudian kita bincang terakhir sekali, poin terakhir tu,
Mana penulis ni dia sebut, dia kata kalau kita nak kritik seorang ada tak kena, kita boleh kritik, tetapi kena sebut juga kebaikan dia. Jangan kita kritik langsung tak sebut kebaikan dia, seolah-olah dia ni tak ada kebaikan. Tak kena juga begitu. Jadi maksudnya bersikap adil. Kemudian terakhir sekali dia sebut, cuba tengok bawah tu, adapun bagi sesiapa sahaja yang ingin menjauhkan manusia daripada kesalahan perkataan seperti itu, maka itu tidak mengapa, sebab dia kitab penulis ni dia antara ulama yang mana dia menyebelahi, dia duduk di kalangan ulama yang tidak mau takwil tentang ayat-ayat Allah yang berkait dengan ayat mutasyabihat itu. Kalau Allah kata dia ada tangan, tangan lah. Tangan bagaimana? Wallahu a'lam. Seperti dalam percakapan biasa kita ni pun ada kaki kerusi, tangan pitu, gede lagi. Berat mana tu kalau sebut kaki kerusi ni apa supaya kaki mak dia tu. Rosak teruk rotok-rotok tu. Orang kata muka kuala, dia nampak semua muka cik dia. Rosak teruk tu mikir tu. Apa hidup nampak gitu? Apa bila Allah sebut tangan tu mesti tangan seperti tangan kita. Masalah besar tu. Padahal tangan tak tahu dah tangan lagu mana. Dah Tuhan kata gitu. Waja'a rabbuk, Tuhan engkau telah datang. Datang macam mana? Tak usah tahu. Dia ni berbagai. Anak-anak terima semua tu. Sebab tokoh-tokoh ulama kita pun ada macam dua pihak dalam bab ni. Sebab tu anak sebut tu supaya jangan balah. Kalau kita berasa tak leh bila sebut ya ada nampak seperti tangan mek kita. Tak usah pakar, tu pakar tahu lah. Ya ada makna kudrah. Sebab awak ada masalah. Tu yang marah lah kata gitu. Yang anak sebut tu bukan apa, sebab kadang-kadang mengkafirkan orang tak serupa dia. Tu kita tak situ. Tetapi agak sederhana kalau tengok penulis ni. Dia sebut tentang Hafiz Ibn Hajar Al-Manawi ni tokoh dalam mazhab ni Asy'ariyah dia ni. Takwil lah kira-kira je. Tapi dia kata tak boleh kita nak cemuh dia. Walaupun kita anggap dia sebut tu tidak yang terbaik, menyalahi dengan apa yang kita pegang. Tapi perkara itu bukan dalam bab usul. Jadi kafir dah. Sebab tu dia kata kita kena hormati dia sebab jasa dia sangat besar. Dia beri peringatan kepada kita. Cuma yang bawah tu ana sebut tu supaya boleh faham maksud dia. Cuba tengok balik. Adapun bagi sesiapa yang ingin menjauhkan manusia dari kesalahan perkataan seperti itu, itulah bagi dia kita kena sebut pada masyarakat bahawa ayat-ayat yang menyebut tentang Allah ni kita jangan takwil. Dah tu betul. Dah kalau ada orang takwil itu tak betul. Tapi tak siapa mereka jadi kafir. Itu maksud dia nya. Jadi kalau kita nak sebut janganlah berfaham begini. Dari sudut itu saja. Tapi kena sebut ni orang besar ni. Sumbangnya dia ni kita habis umat pun tak boleh buat setara dia ni. Kena sebut tu. Jangan kita sebut kelemahan ulama siapa orang tengok tak ada nilai dia. Tak kena tu. Misalnya kita nak sebut Dr. Yusuf Qaradawi, memang Yusuf Qaradawi ni ada kritik muka dia manusia kan. Imam Bukhari kritik lagi hadis dia. Setengah ulama kata 50 hadis dalam Bukhari hak kata sahih tu dikritik. Muka dia bukan Quran kan. Cuba kritik Quran nak tahu. Kita berkata dia ni kafir ni. Kalau kritik Quran. Tak ada kritik Quran sudah. Orang kafir tak berani kritik Quran. Kita kena ingat tu. Tiba-tiba kita ada tak kenal dengan Yusuf Qaradawi, kita kecil dia siapa, dengar nama dia pun dia boleh tekak. Ini tekak yang bermasalah. Kalau begitu tekak yang bermasalah tu. Tak boleh pakai, pala tu bermasalah. Kena faham molek betul ulama pun kritik Yusuf Qaradawi gini-gini. Lepas tu dia tulis kitab banyak mana? 200 lebih tulis kitab. Lengo tak apa dengar pun nulis lagi. Sebab Allah bui kepada dia mata pun tak apa nampak, di akhir usia dia telinga tak apa dengar, tapi otak tu jaga otak dia. Allah bui segar molek. Nak kritik-kritik dia tapi jangan siapa mereka cemuh kita nak merosaklah macam tak ada jasa rasa dia. Tu yang dia maksud sini. Mana tuan kita ni pun tidaklah jenis totok sangat ni. Mana baguslah sikap tu. Dia sebut sini kan. Dia kata ada perbezaan antara orang yang ingin menilai orang lain dengan secara menyeluruh, maka itu harus disebutkan kebaikan dan keseluruhan. Ni kalau kita nak sebut, nak nilai secara keseluruhan seorang tokoh, kita kata dia ada buat salah tapi kebaikan dia banyak.
Tu cara kalau nak nilai. Tetapi kalau kita sebut tentang kelemahan dia tu dengan maksud supaya orang jangan terikut-ikut dengan hak tu, tak apalah, kita sebutlah. Saya sebut ni dalam bab ni sahaja. Bukan saya bermaksud dia ni tak ada jasa. Kena kata gitu. Itu maksud dianya. Sebab apa? Maka kesalahan-kesalahannya dimaafkan. Kerana apa? Kerana boleh saja dia takwil tu, tengok dia sebut. Boleh jadi Hafiz Ibn Hajar, Imam Nawawi dia takwil itu berdasarkan kepada ijtihad dia. Mungkin dia ni ahli ijtihad. Sebab apa? Sebab dia tu adalah surah terkenal. Memang kita pun tahu dia sangat besar jasa dia. Banyak dia beri sumbangan dalam islah, dalam membaik pulih umat ini. Kalau ingin menjauhkan manusia daripada kesalahan yang muncul dari tokoh itu, maka tidak jadi masalah lah kalau kita sebut kesalahan itu saja, supaya orang ramai tidak terjebak dalam kesalahan dia. Jadi bagi tuan kita ni, takwil itu satu kesalahan. Tapi ramai ulama tu mau takwil, tapi takwil pun takwil dengan ilmu lah. Kalau takwil tanpa ilmu, dia panggil tuil. Dia tak sama tu. Tuil tu pokok kita lah. Ni takwil, bila kata takwil dia kena ada ilmu. Sebab tu kalau ada orang takwil tanpa ilmu kan, dia akan dikutuk lah. Nak takwil tak erti. Ulama kita takwil tu dia ada kaedah dia. Tu. Sebab tu dalam bahasa Arab kadang-kadang dia setengah-setengah kalimah tu dibuang. Orang yang mahir bahasa Arab dia tahu tu kalimah tu boleh kita masuk tak salah dari segi bahasa Arab. Benda-benda gitulah tidak. Sebab tu dengan tokoh-tokoh besar ni, kalau kita tak setuju, saya tak setuju panggil, saya suka ni, tetapi jangan siapa perekat kita hina dia. Itu akhlak tu. Itu dalam bab akhlak. Yang kedua, pelajaran lain yang boleh kita ambil daripada kejadian Hilful Fudul ini adalah seseorang Muslim adalah penyuruh kepada kebaikan. Ni sifat orang Muslim ni, dia lebih kepada mengajak orang buat baik. Tu sifat dia. Dan dia akan mendukung, memberi sokongan setiap yang mengajak kepada kebenaran. Ni kenyataan secara umum lah. Setiap yang mengajak kepada kebaikan dalam lingkup masyarakat Islam adalah penolong dan partner bagi dia. Maka kita anggap dia tu partner kita. Dia tu satu fahaman dengan kita. Kita kena sokong lah kalau benda tu molek. Tu. Cubalah perhatikan bila mana Rasulullah SAW datang ke Madinah. Rasulullah mendapati orang Yahudi berpuasa Ashura, padahal Yahudi tidak Islam ni. Tidak Islam. Mungkin dia bukan ikut kitab asal tu, dia ubah kitab tu. Nabi tanya, dalam riwayat Nabi tanya orang Yahudi sendiri ni. Kalau anda nak ubah terjemah kan, bapa yang puasa, pakak puasa berlaku. Tu kalau kita nak ubah soalan kan, sesuai dengan keseluruhan hadis. Bapa puasa ni? Jadi pokok Yahudi berkata, ini adalah hari yang mulia. Hari ini adalah hari Allah menyelamatkan Bani Israel daripada musuh mereka. Maka Nabi Musa berpuasa dan kami pun mengikutinya. Maka Nabi berkata, kalau begitu saya lebih berhak mengikuti Nabi Musa berbanding kamu. Nabi kata tamu pokok dia. Kemudian Rasulullah pun puasa dan Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk berpuasa. Hak ni ya sebenarnya sahih. Hak kata sempena Nabi Nuh tu kapal hari Sabtu tu 10 Ashura itu karut marut tu. Waktu buat suara tu capu belakang dia punya bahan-bahan yang ada atas kapal tu. Hak tu tak betul. Tak salah. Hak ni hak sahih. Banyak lagi sebenarnya. Kak ngah 7 dia senara tu. Cerita hak berlaku berkenaan dengan tu puasa Ashura tu. Dak ni hak sahih. Kita tidak nafikan kisah selepas Nabi itu berlaku peperangan peristiwa besar dalam sejarah umat Islam itu ada disebut. Itu kita tak nafi. Kebetulan berlaku begitu. Tapi kalau nak ayatnya berdasar pada nas, sebab hak berlaku kisah besar selepas Nabi itu, hak tu orang boleh tahu hak tu. Ni cerita hak berlaku beribu tahun dulu. Dia kena riwayat sahih, tu perkara gaib bagi kita tu. Peristiwa yang berlaku sebelum Nabi zaman-zaman dulu, zaman Bani Israil, itu perkara gaib bagi kita. Kita hanya boleh terima kalau ada dalil. Dalil tu macam mana dalil? Nabi sebut lah. Ataupun Quran kau sebut. Sebab tu jangan mudah. Lepas tu nak kait pula dengan Ashura tu. Tak tahulah setakat yang kita belajar ni. Kalau riwayat-riwayat tu mesti ada perawi Syiah.
Tu sebab ni saya. Sebab Syiah dia suruh kita besar Asyura tu hari kebesaran dia. Memang dia buat bubur. No. Suruhlah. No, bubur dia tu. Bubur Asyura tu asalnya. Bubur pada 10 Muharram tu. Tu. Baik, cuba kita tengok lagi sini. Cubalah perhatikan. Hasannya, jika kamu melihat ada orang yang mengajak kepada kebaikan dalam masyarakat Islam, maka jadilah orang pertama yang membantu dan menolong. Ini kita sebut, ini dia sebut secara umum lah. Tapi kena berhati-hatilah. Tengok keadaan macam mana. Dakwah Islam datang untuk mengajarkan umat Islam agar selalu menyantuni sesama pengajak kepada kebaikan, dan tidak patutlah hanya merasa cukup dengan apa yang dia lakukan sendiri. Kemudian dia tak peduli, bahkan dia mengabaikan kebaikan orang lain. Tak sebut nak kebaikan orang. Tak kena gitu. Setengah-setengah ulama dalam kitab Tazkiyatun Nafs, orang yang ada sifat ni sebenarnya dia ada tu, kecil besar tak kira, mesti ada perasaan hasad dengki. Nak aku tak puji nak orang lain. Orang lain buat benda molek. Orang lain buat benda molek senyap, peluh dia tu bermasalah. Baik, cuba kita tengok lagi. Rasulullah SAW dalam perjanjian sulh, tu mana perjanjian sulh Al-Hudaybiyah, Nabi bersabda, maksudnya, demi Allah yang nyawaku berada dalam genggamannya, tidaklah mereka meminta kepadaku suatu rancangan yang mana dalam perancangan itu ada makna mengagungkan Allah, pasti aku akan kabulkan, aku akan penuhi permintaan dia. Mana kalau siapa-siapa dia minta tolong aku, yang mana sesuatu dia minta tolong tu ada makna ta'zim agama Allah, membesarkan agama Allah, aku akan tolong. Tak kira. Ibnul Qayyim berkata, sesungguhnya orang-orang musyrikin, pelaku bid'ah dan pelaku maksiat, pembangkang ni, kalau tengok dalam Arab, mana dia ni engkar ajaran Nabi. Itu maksud pembangkang tu. Kena sebut musim-musim ini. Takut faham mana pembangkang aduh dalam itu. Dok pembangkang ni makna orang yang tolak ajaran Nabi, engkar, mungkit dia ni, atau mungkit. Itu maksud dia ni. Dan pelaku kezaliman, bila mereka mengajukan permohonan yang bertujuan mengagungkan sistem ataupun peraturan Allah, maka permintaannya mesti diterima dan wajib dibantu, walaupun yang lain enggan melakukan perkara itu. Sebab tu kita sendiri kena jagalah. Kena jaga. Mana kalau orang tidak Islam pun dia buat ni, kita akui lah tu molek tu. Jangan pula menimbulkan prejudi, tu buat tu dah. Betul, kita kena beringat dalam hati, tapi jangan kata tu nampak yang baik tu ada maksud tersirat tu. Tak usah kata, sifat dalam hati, beringat. Sebab kalau kata dia jadi lagu lain pula, takut dia ikhlas sungguh kan? Takut dia buat tu maksud molek sungguh. Berhati-hati ni kena dah lah, jangan tubik mulut itu. Tugang dia panggil. Tubik mulut, beringat sikit dah. Akhir sekali orang takut dengan orang Islam. Pula sebab tu maksud anda beringat tu takut jadi silap kita. Tu. Hak ni hak Ibn Qayyim sebut ni hak asah dia. Asah agama ni kalau orang buat baik kena sokong. Tu. Kerana setiap yang mengajukan bantuan untuk masalah ataupun isu-isu yang dicintai Allah dan diredai oleh Allah, maka wajib dikabulkan. Harus ni makna wajib. Selama mana tidak mengakibatkan lahirnya sesuatu yang dimurkai Allah. Ini adalah kondisi yang sensitif. Dia sebut sensitif ni kena berhati-hati dalam bab ni. Dan tentunya susah serta berat secara dari segi psikologinya, beratlah, sebab hak dia buat molek tu bukan puak kita. Kita nak iktiraf tu payah. Tu penyakit orang yang berpihak. Tu penyakit dia. Tak kata kat orang lah, kita sendiri pun kadang-kadang kita tak belagang dia. Orang duk puji kita senyap. Sebab apa kita tak belagang? Kemarin nak balas dah. Tiba-tiba ada orang puji kita senyap. Tak belagang ni kita tak. Biasa manusia gitu. Sebab tu dia kata dia perlu jiwa yang besar lah. Nak puji kebaikan musuh perlu jiwa besar. Baik, habislah tu. Kita masuk seterusnya. Rasulullah SAW berkahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha. Baik, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an adalah wanita yang terhormat dan dipandang
ada kedudukan di kalangan masyarakat Quraisy pada waktu itu. Dari segi keturunan yang mulia, lepas tu dia ni dari segi wanita yang ialah hebat lah, sampai paling kaya lah, setengah ulama kata paling kaya duk Mekah tu. Ni pokok ahli qabrak ni, bukan nego pasal aladak ni. Barang dagangnya dia ni orang jatuh bawa pergi nego ke Syam, ke Iraq pada waktu luar negara lah. Dia adalah perempuan yang terkaya di kalangan Quraisy, seorang pedagang yang sering menggunakan tenaga laki-laki untuk menguruskan perniagaannya. Dia bayar upah, mana dia ni tokek besar, orang jatuh pun kerja dengan dia. Tu maksud dia nya. Baik, ketika berita tentang kejujuran dan amanah serta keluhuran budi pekerti Nabi SAW sampai kepada Khadijah, maka dia pun tertarik hati kepada Nabi ni. Maka dia telah menawarkan kepada Nabi untuk mengurus perniagaan dia daripada Mekah ke Syam. Orang Arab ni 2 tahun, setahun tu 2 kali dia pergi bawa harta perniagaan pergi ke Syam. Ni import export lah kita kata. Lepas tu barangnya daripada Syam ni bawa masuk ke Mekah tu. Jadi ada semua lah saya tu nak beli kain gini, nak beli gini, jadi bawa. Jadi hak je bawa tu dapat upah lah. Jenis bagai delivery lah, kira-kiranya begitulah ni. COD tapi jauh ni, peringkat antarabangsa ni. Itu bentuk perniagaan. Padahal Quran apa sebut pergi berniaga 2 kali setahun tu kan. Dia ni antara tokek besar. Jadi dia tawar kepada Nabi untuk bekerja dengan dia, bawa harta barangan perniagaan dia ke Syam itu, dan dia bayar upah lah kepada Nabi SAW. Gitu Nabi pun menerima tawaran itu, dan beliau berangkat dengan ditemani oleh hamba sahaya milik Khadijah yang bernama Maisarah tu. Jatuh ni Maisarah ni beringat sikit ni. Dia buat penipan dia. Kita ni tak boleh punya ni tena ni dia tu tak. Khadijah tu memang jangan itu kan. Selama dalam perjalanan, Maisarah banyak menyaksikan peristiwa-peristiwa aneh yang mengagumkan bersama Nabi SAW. Ni pun kita tidak nak bincang lah ni. Dia banyak juga perkara-perkara tak betul ni berkait dengan ni, benda-benda pelik yang mencari adat lah. Dia juga menyaksikan budi pekerti Nabi yang mulia, ketinggian akhlak serta kejujurannya. Semua itu dia ceritakan kepada Khadijah sekembalinya dari misi perdagangan yang menguntungkan itu. Jadi dapat untung besar lah. Setelah Khadijah mendengar tentang Nabi Muhammad SAW daripada hamba dia yang bernama Maisarah tu, dan Maisarah mana cerita pada Khadijah. Sebelum ni Khadijah dengar dah orang Mekah cerita. Jadi pengalaman Maisarah bersama Nabi dalam musafir yang jauh tu, dia cerita pula Khadijah. Jadi cerita Maisarah lagilah menguatkan apa yang sudah diketahui oleh Khadijah tentang Nabi tu. Baik, maka Khadijah pun tertarik untuk berkahwin dengan Nabi SAW. Pada waktu itu usia Nabi SAW 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Ni kita bicara minggu depan. Nak bawa dia punya data-data, nak tak sempat nak tulis ni. Baik, kita baca dulu. Banyak riwayat yang menceritakan tentang tata cara cerita bagaimana peminangan lah Rasulullah atau Khadijah. Sebab Khadijah yang pinang Nabi ni. Tu banyak disebut dalam riwayat. Serta siapa yang melangsungkan akad nikahnya. Namun sebahagian besar riwayat mengatakan bahawa yang melangsungkan akad nikah antara Nabi dan Khadijah itu adalah pak saudara Khadijah bernama Amr bin Sa'ad. Setelah berkahwin dengan Rasulullah SAW, Khadijah sebelum nikah dengan Nabi ni, Khadijah ni dia ada nikah dah dengan 2 orang lelaki pada waktu. Maknanya Khadijah pada waktu ni janda lah. Suami yang pertama bernama Atiq bin A'is al-Makhzumi, dan suami Khadijah yang kedua bernama Abu Halah bin An-Nabbash At-Tamimi. Baik, cerita ni sebenarnya ringkas dia sebut ni. Cuma dia sebut di sininya Khadijah ni umur 40 tahun ketika nikah dengan Nabi. Ini dalam internet para sebut, para asatizah kita setengah-setengah tu sebut. Cuma nak ayat dia banyak timbul masalah. Sebab tu kalau kita mengaji hadis, dalam hadis-hadis saya tak ada hak kata Nabi nikah Khadijah umur 40 tahun, Nabi umur 25 ni. Hak ni dalam riwayat sirah. Riwayat sirah. Dan yang meriwayat hak tu nama dia Ibnu Ishaq lah cerita ni.
Sebab tu kalau kita tengok tokoh-tokoh kita, misalnya Ibnu Katsir, Masyuti, dia tak terima ni. Tak terima apa pun. Masalahnya gini, ni ana sempat tengok juga dalam beberapa artikel baru lah. Kenapa jadi kita ni, kenapa orang Melayu kita satu semenanjung ni, kita tengok tak segi pas orang lain-lain lah. Apa semua duk pakai 40 tahun? Tak ada ke hak kata 35, 37, 27, hak 25 pada sebut. Masalahnya hak ni tidak disebut dalam riwayat-riwayat yang sahih. Dalam kitab-kitab hadis utama tak sebut 40. Tapi hak tu disebut 25. Ada sebut 25, 27, 30, 37 ada. Tiba-tiba ambil 40, hak tinggi sekali. Kena menikah lah pak kita. Nah. Cari hak umur 60 tu kau. Nah. Jadi sunnah. Nak tidak gitu. Kalau kita gunakan nikah janda tak apa. Nabi pun nikah janda. Betul Nabi nikah janda. Masalahnya 40 ni boleh anak 7 hari kan masalahnya. Anak suruh gini, kalau nak buat kerja rumah, cuba cari dalam internet anak-anak Nabi ni umur berapa. Cuba capur, tobik ke tidak. Sebabnya sebelum anak tengok anak sempat rujuk ni, anak Atik, anak Halah ni, dia dengan 2 orang suami ni, ulama kata dia boleh 3 orang anak. Masa muda boleh 3 orang anak. Tiba-tiba kau tua, kau subur, anak cerita tu. Itu jadi ulama pun mikir. Lepas tu ulama kita ni cerdik. Dia tidak kata buat andai gitu saja, tidak. Bila ni kau umur 40, semua ulama kata dia hidup sama Nabi 25 tahun. Cuba kira. Cuba kira. Cuba kira umur 40. 25 tahun. Gede? 65. Cuba kira molek dengan anak dia gini-gini. Tidak pernah sabar. Umur 40. Umur 45 nak boleh anak. Baik bawa garet. Ni siapa? Dia setengah riwayat kata 8 orang anak dia. Dengan Nabi. 8 orang. Enggak, kalau start 40 boleh 8 orang. Lepas tu dia bukan setahun seorang. Jarak tu. Mana kalau kita ikut ni nanti anak pun tak sempat tu tulis dia ni. Tak ada siap. Kata paruk ni. Kita tengok anak Nabi mula-mula Zainab tu umur berapa. Lepas tu adik-adik dia ni pula umur berapa. Capur-capur semua dengung kita. Lepas tu dia mati pada tahun 10, pada tahun ke-10 sebelum hijrah. Dia mati kan, dia 1 tahun dengan Abu Talib. Kalau kita letak paling itu pun tahun ke-11 sebelum Nabi hijrah. Orang panggil tahun 11 kenabian. Maknanya mati Mekah tu. 11 ataupun 10 di zaman Mekah. Lepas tu maknanya dia tu umur berapa? Iyalah masalah anak dia tu masalahnya. Moga anak ramai lah orang. So kata 7. Kita terima 7 pak kita ni. Tua sekali Zainab. Lepas tu kena tulis belakang Zainab mati umur berapa. Cuba buat tally balik. Wali ta'lamu adadas sinina wal hisab al-Quran kata kena biar pandai kira. Kena kira molek. Tu tujuan ngaji matematik tu. Cuba kira. Oleh kita nak tubik. Dia berlaku pertembungnya tarikh tu siapa sakit kepala kita. Kalau terima 40, kalau terima 25, linear molek. Tak ada masalah apa. Terima 27 ke? Sebab tu setengah ulama kata antara 25 dengan 27 dia sebaya Nabi. Tu. Jadi waktu tu minggu depan lah, sebab anak pun tulis tadi tak ada siap. Nak cerita sesa tengok ni anak dia. Maknanya lepas nikah tu boleh ni berapa tahun. Lepas tu dia cerita sesa tak ada riwayat tu. Ada sebutan buku khusus. Tu ya. Gitulah. Jadi tak tepat lah ni sebenarnya. Sebab ni tak ada dalam, kalau nak kata riwayat sahih dalam kitab-kitab hadis utama tak ada sebut ni. Tapi dalam kitab sirah ada. Pula tu tubik nama Ibnu Ishaq pula. Lepas tu buat apa ya? Siapa dia yang paling nak dengan 40 tu? Syiah. Ada sebab dia. Kalau bincang tu hadirat panjang cerita. Buat apa ya Syiah nak sangat Khadijah ni kena umur 40 nikah Nabi. Jangan 25. Rupanya dia nak tendai anak-anak Nabi lain. Nak biar Fatimah yang lahir selepas Nabi jadi Nabi. Dia nak tu. Jadi 3 orang anak Nabi hak perempuan tu Khadijah dengan ayah lain, bukan dengan Nabi. Dia nak tolak hak tu. Jahat tak jahat Syiah. Sebab kalau dia tok umur 25 jadi 3 orang lagi anak perempuan Nabi. Jadi bin Muhammad belaka. Dia tak sah tu. Jauh dia pergi tu. Jadi waktu tu kita bincang semulalah anak pun tak siap duk tulis tadi. Tulis tu
Jadi ada tak siap lagi, jadi kita sebut semula lah. Cabi hak ni kena tanda. Kena tanda. Dia serupa ya orang Tino dulu ni pun dia ada hak umur dia nak beranak ni. Doktor lah ni kalau nak beranak 45 tu doktor neng dah. Ni dia akan jadi mana umur dia akan ada anak Nabi tu, dia akan jadi umur 60 tu beranak. Khadijah jadi lagu tu. Kalau kita ikuti betul dia punya tarikh tu. Aku tak kata apa jaga sekali Tuhan nak buat benda pelik-pelik gitu. Dia kena ada dalil nak kejek ni. Tak boleh mai ikut CV tu. Baik. Seterusnya kita tengok gapo dia sebenarnya orang panggil ialah sebab ceritanya ringkasnya. Apa yang kita boleh ambil daripada cerita ni sebagai pengajaran kepada kita lah. Pertama sekalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebaik-baik wanita pada zamannya adalah Maryam binti Imran dan sebaik-baik wanita pada umat ini adalah Khadijah. Waqi' menunjuk ke arah langit dan bumi. Makna atas langit dan bumi tak ada perempuan sahabat Khadijah. Hak ni ulama kita terima. Ni tak apa ni. Kalau kita perhati sini pun hadis riwayat Bukhari Muslim ni. Tu tak apa. Khadijah memang lebih. Memang Khadijah lebih. Tak ada isteri Nabi tu sahabat dia dari sudut bantu Nabi dengan harta. Habis harta lah kira-kira ni. Tu. Sebab tu Nabi saya sangat tu sampai isteri Aisyah pernah cemburu. Sikit-sikit Khadijah. Sikit-sikit Khadijah. Tu bahasa orang deki tu. Engkau bermadu sebab tu pakai beli madu lah botol lah pok kita nak. Tapi kalau berani tak apa nak tolong royak itu. Memang kita baca dia ada buku khusus dengan anak tu isteri Nabi dia sebutlah cemburu tu biasa tu tanda Nabi pun Nabi kadang-kadang suka tengok telatah wanita ni cemburu kalau tak ada tu kambing dia panggil tu kena ada tu tapi tak apalah akhir dah Aisyah ni bila dia cemburu akhir sekali dia kata memang Khadijah lebih sungguh dia akui lepas tu Nabi selepas Khadijah tak ada Nabi puji Aisyah siapa isteri lain pula rasa cemburu. Dan Aisyah ni dia lebih dari sudut ilmu, Khadijah lebih dari sudut support harta dalam perjuangan Nabi. Itu dia ada kelebihan masing-masing. Baik, Imam Nawawi berkata yang dimaksudkan oleh Waqi' dengan menunjuk ke arah langit. Waqi' ni bila dia cerita hadis ni kata Khadijah ni wanita paling lebih di kalangan umat Nabi ni, dia tunjuk langit, tunjuk bumi. Itu sebagai isyarat mana tak ada wanita hak duduk atas langit ke atas bumi hak lebih pada Khadijah. Imam Nawawi kata kenapa Al-Waqi' menunjuk ke arah langit dan bumi? Itu adalah makna dhamir kata ganti hu pada kata nisaiha untuk semua wanita yang ada di bumi atau semua wanita yang ada di langit dan bumi lah maksudnya. Dan yang paling kuat dari maksud itu adalah masing-masing dari mereka berdua adalah sebaik-baik wanita yang ada di bumi pada zamannya. Adapun dalam mengunggulkan satu di antara mereka berdua adalah masalah yang didiamkan oleh Al-Qadhi. Ni didiamkan, ulama tak wani nak kata. Antara Maryam binti Imran tu, mak Nabi Isa tu lah. Moga dia ni ada ulama kata Nabi ni Maryam ni Nabi perempuan. Ada yang kata begitu. Tak apalah. Jadi kita nak kata mana lebih? Ke Maryam, ke sebut dalam Quran. Khadijah tak ada sebut dalam Quran. Nama Khadijah tu ada sebut. Tak ada bunyi, tak ada ingat no. Jadi nak kata mana lebih? Khadijah ke Maryam binti Imran? Ulama diam tak kata apa, tak berani. Hak tentunya lebih kedua-duanya. Ni. Qadhi Iyad berkata ada kemungkinan bahawa maksudnya adalah mereka berdua itulah sebaik-baik wanita di muka bumi ni. Adapun yang benar adalah pengertian yang pertama. Itulah. Jadi kita nak kata sebaik-baik. Jadi antara dua tu mana lebih baik? Tu ulama tak berani nak kata. Tak sedar tu baik kata. Sebab tak tahu apa mereka juga kalau kata pun. Yang kedua. Ni nak ayat manaqib Khadijah lah. Tapi ada ajaran salah tempat kita ni, dia benci pada Khadijah. Biarlah kita sebut mengawal tahu belakang. Dah dia maklak semakna. Itu antara yang benci pada Khadijah kepada Nabi, bukan kepada Khadijah, kepada Nabi. Guan dah cerita, dia benci, dia kata dia panggil mamak ke Nabi. Mamak ni duk perhabis harta mejah lah, apalah apa. Dia macam dia sebut gitu. Itu ajaran salah.
Padahalnya Khadijah ni dipuji oleh Nabi. Siapa puji tinggi gitu semua, umat ni tak ada selebih dia. Dari sudut pengorbanan harta untuk suami dia, hak panggil Nabi dan Rasul. Setahu tu Baik, yang kedua, daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, saya tidak pernah cemburu terhadap isteri si Nabi kecuali dengan Khadijah, walaupun saya belum pernah bertemu dengan dia, tak pernah jumpa pun. Moga dia nikah pun selepas Khadijah meninggal. Tapi deki, apa deki tu? Tahu cerita tu lah. Lepas tu Nabi dah sebut sama. Cuba tengok sini. Jadi kalau isteri kita, inilah isteri, kalau isteri kita tu duduk balah deki tu biasalah. Duduk gogen sama dia. Anda tengok dah. Dia 3 orang ni kau dia tak semua. Kebetulannya duduk tepi rumah Ana. Nyab gocoh patan tu. Ana kata boleh tengok live hari ni. Mak ana kata tengok saja sudah, jangan kecek. Tak suruh ulah ke apa, itu hal kan. Mak kita marah. Kita dah kelih. Dah mula gocah tahu rumah. Bisi kita kejut muka dah. Muka 3. 2 pergah kat lu. Pak tobi pak tan tu. Lah. Laki tak ada rumah. Ingat lagi siapa kali ni. Nampak muka. Dengan forward pergah tu. Tapi si Nabi tak ada Rasulullah tu. Dan sekadar cemburu tersebut pada kata-kata gitu ya. Lepas tu puji. Kalau kita baca dari sama-sama isteri Nabi ni, bila Aisyah difitnah, hak duduk deki dengan Aisyah tu puji. Dia kata tidak, Aisyah bukan panggil lagu tu. Rupanya dia deki-deki pun tidak merosakkan agama dia. Deki sebagai fitrah manusia. Sebab tidaklah kata bila Aisyah dituduh zina, memanglah kita pun tak sedap hati lama dah. Tidak ada kata gitu. Kalau madu zaman ni yang itu bang. Ya tu gak. Muqaddimah tu bi tu tu huruf agaklah. Tapi isteri Nabi dak. Semua backup dia punya Aisyah. Dak dia kata Aisyah dak. Bukan lagu tu. Jadi hak deki tadi atas sifat biasalah. Bukan manusia kan? Bukan deki mana cemburu tu. Misalnya di sini. Aisyah kata, ni antara punca ni. Dia kata kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong kambing, mana sembelih kambing lah. Semua sebut gini. Berilah sebahagian daripada daging kambing ini kepada teman-teman Khadijah. Pada sayang-sayang Khadijah lah. Suatu hari kata Aisyah, saya membuat ke Rasulullah marah. Disebut gini. Khadijah semua. Tu anak tamu segi biasa dak lah. Sebab dia buat sini Khadijah patut tanda soal. Itu orang panggil denguh lah tu, denguh kelata deng. Khadijah semua. Pernah disebut gitu. Maka Rasulullah pun kata, dia kata saya telah dikurniai kecintaan. Mana Allah beri saya cinta ke dia, bukan saya buat-buat. Makna cinta tu Allah campak dia, saya cinta kepada Aisyah. Lepas tu dia kepada Khadijah. Lepas tu Aisyah senyap. Sebab itulah dalam riwayat Aisyah puji Khadijah. Hak cemburu tu ada ketika tidak nak agri. Adalah ketika tu taimuk tak molek kan. Tu. Imam Nawawi rahimahullah berkata, kata beliau ni kata Nabi lah, saya telah dikurniai kecintaan kepadanya. Dalam kenyataan Nabi terdapat isyarat bahawa cinta Nabi pada Khadijah itulah anugerah Allah. Anugerah Allah. Nak kata mana? Sebab tu dalam kitab-kitab hak syarah hadis-hadis seperti ni yang nak baca. Ulama kata maknanya sama ada dengan anak ke isteri lah, kita bagi orang isteri lebih daripada satu ni, boleh ke tidak seorang tu dia nak kawal perasaan dia nak kawal perasaan supaya jangan cinta kepada orang lebih pada lain, tak boleh kawal tu. Cumanya keadilan tu bukan terletak di situ. Keadilan tu terletak pada layanan zahir kita, hati tu tak boleh nak ejah tu. Dah kawan ni jauh, kawan ni pun comel, mesti saya kau tu duduk sipel lah, jangan duduk sebut sama. Tak sikit sebut tu mengamuk semua lagu tu cecel luar saya duduk pun cecel. Kita jumpa dah bagi lagu ni nyak cecel ustaz dia kata tak duduk selani yang tinggal taibal lah tu. Apa tu belum lagi tak dosa. Maknanya ulama kata kalau hati tu lebih cenderung saya kepada ni memang tak dosa. Tak boleh kita kata tak ada tu hati dia tu. Mana tahu, enggak ada dalam.
hak jadi dosanya fa'dilu, Allah kata kena adil kalau nikah lebih pada seorang ni dari segi ni hak zahir. Mana kalau dalam kitab Syafi'i berat, kalau beli ni ana terjemah supaya kita mudah, kalau beli ke tambah belaka. Yang hak ni beli ke tambah, hak ni beli ke siakak nak hak tu kena adil. Tetapi di segi perasaan hak tu tak dosa. Tapi jangan luah keluarlah, takut jadi masalah pula. Semata-mata saya ni adalah lebih sikit-sikit, tu tak apa lagi. Ulama terima sebab nak ayat lagu mana tak boleh siapa-siapa hati dia lebih cenderung lebih saya pada ni berdosa besar. Berat hati-hati lagu tu. Agama kita ni bagi cerdik, dia tahu dah hati tak lagi mesti pun dengan anak pun gitu. Sebab tu dalam agama kita saya kepada anak ni tak kena tunjuk. Nabi kata dalam riwayat ada pun kena tunjuk dan kena adil. Hak dah dalam tak apa, mesti dah kita akan sayang kepada hak dari segi psikologi. Kalau kita baca kitab psikologi seorang mak ni dia akan sayang kepada anak dia kalau anak dia tu lebih menyerupai suami dia. Ada disebut ahli psikologi dalam kajian. Banyak tu kajian tu dibuat tu. Lepas tu saya saja tak ada satu. Tidak kata ibu telah tidak berlaku adil. Kenapa? Kerana dalam hati dia lebih sayang pada orang ni. Tak. Tapi jadi dosanya kalau dia layar tidak adil. Layar tu mana hak zahir tidak ada, hak tu dosa. Siapa Nabi kata aku tak akan jadi saksi kepada orang yang pilih kasih terhadap anak dia. Berat tu Nabi tak jadi saksi di hari akhirat kepada orang tu kalau dia tidak berlaku adil pada anak dia. Hak pandai ni jaga ikut metok hak tak pandai ni kan buat lebih-lebih ada dosa besar tu. Dasar pada hadis tu. Baik. Cuba kita tengok seterusnya. Saya ambil sikit lagi. Yang ketiga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Jibril telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia kata, wahai Rasulullah, inilah Khadijah datang menemui kamu dengan membawa bejana yang berisi hidangan, makanan dan minuman. Jika dia telah datang, maka sampaikan salam Allah Azza wa Jal dan salam saya. Ini kata Jibril. Dan beritakan khabar gembira kepadanya bahawa dia ni wanita syurga dan permadani yang luas seperti istana yang di dalamnya tidak terdapat susah dan letih. Ni cerita masa Aisyah ni hidup lagi lah. Cerita ni masa Aisyah tu hidup. Nak yang malaikat mari bawa. Ketika Khadijah datang menemui kamu dengan membawa bejana berisi makanan, maka sampai ke salam Allah pada dia. Maknanya selepas ni Khadijah akan mari bawa makanan. Kalau dia mari rakyat ke dia kata Allah kira salah. Hak ni kalau tu wali besar mana pun kita tak percaya ni kalau rakyat ni. Tapi hak ni cuba tengok tu riwayat sahih tu. Surat rakyat lah, tak percaya kalau orang lain rakyat ni. Ni sebab Nabi rakyat dari riwayat sahih. Allah kira salah. Dan saya juga kira salah. Jibril dia kata. Tu. Dan beritahu berita gembira kepada Khadijah bahawa dia ni wanita syurga, ahli syurga. Yang mana tempat pijak dari surga tu permaidani yang luas seperti istana yang di dalamnya tidak ada susah letih ke apa. Ini kelebihan. Tu Syarah Muslim Nawawi, lihat hadisnya pada Sahih Muslim. Ni kelebihan manaqib Aisyah. Khadijah ni. Kelebihan Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika manusia kafir. Dia ni wanita mula-mula beriman. Abu Bakar ada lagi masa. Kita ketika Nabi balik kata Nabi Nabi. Malak pernah jumpa Nabi kata rasa sesak tak boleh bernafas. Iqra. Ma ana biqari'in. Kan Nabi kata aku, dia peluk Nabi. Pakai suruh baca gitu, nak sabar. Tak ada tunjuk tek-tek ke apa pun. Enggak Nabi ni, kalau kita terima dapat kata buta huruf. Pelik tu cerita tu dia ada maksud dia lah. Sampai 3 kali. Takut Nabi. Lepas tu selepas tu jumpa pula. Hak asal, rupa dia asal. Hak masuk dia Gua Hira tu dia rupa manusia. Masuk jumpa hak asal besar. Nabi kata kaki duduk bumi, pala duduk langit. Nak ratus saya. Dan aku tengok dia terbang tu Nabi kata bunyi hasil sesek sayap nanti mahu Kelantan kita. Sesek sayap tu bunyi supaya erik rata atas batu pejar. Cuba kira bukan sorak rata tu. Dah main rata sayap. Tu ketua malaikat. Sebab tu kalau kita baca dalam hadis Nabi ada malaikat kecil, ada sayap kecil, sayap 2.
Soalik hana soalik dia juga okey. Jibril ini besar. Oh, tak boleh nak bayar. Tu Jadi pada waktu tu bila Nabi klik, Nabi kata zammiluni, selimutlah aku. Oh, Aisyah peluk Khadijah peluk Nabi, lepas tu kata dia kata tak mungkin itu petanda buruk. Ni ada terjemah untuk mudah faham. Tak mungkin itu petanda buruk. Orang seperti engkau ni, seperti Abel lah, orang seperti Abel tak mungkin Tuhan nak kena ke. Siapa Khadijah sebut sosok kebaikan Nabi, hak dia tahu. Tak ke orang sebaik ni ada orang nak memusnahkan dia. Bila-bila puji Nabi, siapa Nabi pun tidur tenang Nabi. Itu hak tu ulama bincang panjang dalam bab keluarga. Bila suami dalam keadaan cemah gitu, isteri kena main perannya. Tidur kata, itulah. No. Duk pergi buat penatang apa lah gua tu nak. Dia tak kata gitu. Dia cerita ni sebenarnya ulama masuk dalam bab keluarga bahagia. Cerita ni ulama masuk dalam bab keluarga bahagia. Hebatnya Khadijah ni. Memang masuk dalam bab keluarga bahagia. Memang ada cerita tu. Maknanya kalau begitu juga, kalau isteri dalam keadaan cemah takut, kita jadi penenang dia, memang begitu sepatutnya. Baru orang panggil mana keluarga yang ada sakinah mawaddah tu. Jadi ni pelik lah kita terlepas tu esok ke dia bawa pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Waraqah kata mu ni Nabi ni. Nabi pun terkejut, dia pun tak tahu dia Nabi. Dia hak mari jumpa mu tu nama Namus. Dalam bahasa kita dulu dia panggil Namus. Dah ni hak ni lah waktu wahyu pada Musa kepada Nabi Isa. Waraqah kata kalau aku sempat dengan kamu ketika masyarakat kamu halau kamu, aku akan pertahankan kamu. Sebab tu ulama kata Waraqah dia beriman dengan Nabi, dia mati dekat Islam. Tu Waraqah tu sepupu Khadijah itu. Ni jadi dia mula-mula beriman. Sayyidina Bakar tu hak lelaki. Kalau di kalangan anak beranak kat Sayyidina Ali hak disebut dalam riwayat hak mula-mula beriman. Sayyidina Bakar ni bila Nabi bawa dia tu cair lah. Sayyidina Ali ambil masa beberapa jam. Setengah riwayat kata lepas zuhur dia beriman. Nabi royak pagi. Tu Sayyidina Ali. Tapi hari yang sama. Tapi Abu Bakar ni tak royak telucuk mulut, beriman lalu. Tu kelebihan Sayyidina Bakar. Sayyidina Ali ambil masa beberapa jam. Tu disebut. Tapi kuku mana pun beriman selalu jugalah. Hari tolong. Tak usah tanya anak lah apa, klik mikir dulu kau. Anak pun tak nak royak lah tu. Tapi gitu ya dalam riwayat sebut. Baik. Cuba tengok lagi di sini. Dia yang mempercayainya bila mana manusia mengingkarinya, dan dia menghabiskan hartanya ketika masyarakat di Mekah pada waktu tidak mahu memberi harta, memberi pertolongan kepada Nabi. Dan dialah isteri yang melahirkan anak-anak Nabi. Anak-anak Nabi daripada dia, Patuh Maryah tu sahaja. Nama dia Ibrahim. Qasim dengan Abdullah ni kira daripada Khadijah juga. Jadi maknanya kira-kira anak Fatimah tu daripada dia lah. Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab itu hak sulung. Nantilah kita bincang umur dia tu, baru kita boleh nampak tak nak sabar umur 40 ni. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, yang menjadikan Khadijah ni mulia adalah kerana dia wanita pertama yang beriman kepada kerasulan Nabi SAW. Dengan demikian dia telah membuat sunnah yang baik, yang pahalanya akan mengalir kepada sebagai amal jariah. Tak boleh nak. Kalau baca ni kan dia pula umur kita. Setiap orang beriman tak tahu berapa bila ni boleh pahala kepada Khadijah. Sebab dia orang mula-mula tolong Nabi. Dia orang mula-mula. Nombor ahli dia 001. Bakal dia. Orang mula-mula. Saya nak makan nombor 2. Saya nak Ali nombor 3. Ni hak as-sabiqun al-awwal ni hak hakiki ni. Hak mula-mula sekali sungguh. Lepas tu dia ni masuk tu terus sapak lah. Nabi tak kerja dah. Lepas tu ulama kata sebelum tu pera juga kambing, berniaga juga. Lepas tu tak sah, tumpu pada dakwah. Saya sapak, habis harta kita. Cuba bayar kan? Jadi maknanya usaha dia tu, kita masuk Islam boleh pahala sama dia. Tak tahu berapa bilion umat Islam daripada zaman Nabi sampai zaman kita. Tak tahu lagi bila kiamat ni. Tak mikir tu tak agak dah kita. Banyaklah pahala Khadijah boleh. Kadang-kadang Allah nak beri kebaikan kepada manusia tu,
Ana tidak kata kebetulan tu, memang Allah lahir ke khusus dia untuk tu. Tidak kebetulan. Ulama kata tidak kebetulan. Sebab tu ulama bila dia sebut sahabat-sahabat Nabi sama ada Khadijah ko semua, tu dia panggil mukhtar. Sahabat ni adalah mukhtar, ulama kata. Yang ni orang yang dipilih untuk Allah, untuk Nabi. Maka kita tak terpilih. Nah, tapi insya-Allah kalau kita ikut jejak langkah orang yang terpilih tu di kalangan sahabat, kita pun boleh kelebihan seperti dia ikut. Tapi kena ikut dia lah. Malah nak cerita no. Buat sakit perut no. Kena ikut betul cara Nabi tu. Nabi buat lagu mana. Baik, cuba kita tengok lagi. Jadi kata Ibn Hajar ni Al-Asqalani, yang menjadi ke Khadijah tu mulia kerana dia wanita pertama yang beriman. Ana baca ni keneng, Allah kata betuhnya Khadijah no. Dengan demikian Khadijah telah membuat sunnah yang baik, yang mana pahalanya akan mengalir kepadanya. Pahala kita semua ni hak masuk Islam sebagai amal jariah. Dan Abu Bakar adalah ini menjadi pelaku sunnah yang baik dari kalangan lelaki. Hak lelaki mula-mula sekali masuk Islam Abu Bakar. Dan tidak ada yang boleh mengukur nilai pahala dua orang ni dapat. Sayyidina Ali termasuklah. Tu. Kecuali Allah Azza wa Jalla. Banyak mana tak tahulah pahala dia. Agak dunia tak tahu lagi bila kiamat ni. Mana setiap orang mengucap dua kalimah syahadah tu boleh pahala dia. Baik. Gapo dia hikmat dan pelajaran yang kita boleh petik lah daripada cerita perkahwinan Nabi dengan Khadijah binti Khuwailid ni yang pertama Nabi. Satu ni lah. Yang pertamanya, Khadijah radhiyallahu anha telah banyak mendengar berita tentang kejujuran dan keluhuran pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang amanahnya yang menyebabkan dia tertarik untuk memberikan amanah, menjalankan perniagaannya bersama pembantunya Maisarah. Kemudian laki-laki itu kembali dan menceritakan apa yang dilihat. Tu lelaki tu mana Maisarah tu? Ana sebut hari tu. Jangan duk confuse, tak ada tak sebut ni. Macam mana boleh kira orang Tino jatuh ni Maisarah ni? Kemudian laki-laki tu Maisarah tu lah kembali. Atau dia ceritalah kepada Khadijah, jauh lah dia kata tak jumpa orang lagu ni. Oh pelik memang, jauh pelik katanya. Tu gak Khadijah ada dah maklumat tu. Capu hak tu pula gak. Cari tu email lepas tu. Ini menunjukkan ayat ni kelebihan Khadijah lagi. Ini menunjukkan kecerdasan Khadijah yang dengan segera memanfaatkan peluang untuk bekerjasama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengetahui berita itu. Dan dia semakin yakin setelah Maisarah melihat langsung dan menceritakan kepadanya setelah kembali daripada perniagaan dia ke bumi Syam. Dulu Palestin itu termasuk dalam Syam. Suatu ketika ada seorang laki-laki bersaksi kepada Umar, Sayyidina Umar lah radhiyallahu anhu. Umar kata, siapa yang boleh memberimu tazkiyah? Yani tazkiyah ni satu pengakuan, rekomendasi lah kita tu. Siapa boleh recommend? Tu. Maka seorang lelaki berkata, saya. Umar bertanya, apakah kamu telah melakukan perjalanan bersamanya? Ni cerita saya Umar ni, dia nak tahu tentang Nabi lah. Mungkin masa tak boleh kita baca lah. Jadi siapa dia boleh royak Muhammad ni setara mana? Jauh sungguh kan? Jadi ada seorang itu kata, saya boleh royak. Maka saya Umar apa kata? Yamu nak bagi recommend, nak bagi pengesahan baik dia tu, kamu pernah kamu musafir sekali dengan dia? Pernah kamu musafir sekali dengan dia? Lelaki tu kata tidak. Saya Umar kata, mu pernah ke tak berurus niaga dengan dia dengan 1 dirham ke ataupun 2 dirham? Maka orang itu berkata tidak. Umar berkata, demi Allah mu tak kenal lah dia. Makna mu tak kenal Muhammad. Hak ni sebenarnya anda nak sebut ni silap ni. Hak ni sebenarnya kata-kata Senoma ni sebenarnya dia bukan berkait dengan cerita Nabi ni asalnya. Ni riwayat ni asal sahabat ni. Hak ni ada riwayat. Dalam riwayat yang anda bacanya ceritanya gini. Senoma ni dia nak marah pada orang yang puji orang. Dia puji, dia tak tahu bahawa itu baik, dia pakai puji gitu. Yang mu duk puji kata dia baik tu, mu pernah ke musafir dengan dia? Tak juga. Mu pernah ke berurus niaga dengan dia?
Ada satu riwayat kata pernah kamu butang dia lagu mana dia layar orang butang dia. Dok, maknanya mu tak kenal, tak suruh kecek lah. Nak boleh kenal orang ni mesti kita kawal rapat dia. Kalau isteri itu lagi lah. Pernah musafir sekali dia, pernah berurusan dengan dia, baru kita boleh tahu perangai orang tu. Jumpa di masjid ni balik belaka. Ni bapa kita kalau tanya jauh belaka. Cuba tanya bini dia tahu. Boleh 10,000. Dah mana tu lagi? Dia kata, dia start gitu tu kan. Siapa ke petai tak habis lagi. Sebab ni maksudnya, jadi saya nak ayatnya bahawa cerdiknya Khadijah tu. Hak dia dengar di Mekah tu memang moleknya. Dia nak tahu lebih lagi. Dia suruh Nabi. Rupanya dia suruh Nabi bawa harta dia tu sebenarnya ada maksud lain lah. Dia kirim Maisarah orang percaya. Mu tengok masa dia nego lagu mana dia kecek dengan orang koduk tepik dah. No. Apa nampak orang tekok tu dah. Nampak pakai dalam. Maisarah kata tak ada benda tak molek. Jadi Maisarah ni dia sebut tu berdasar pada pengalaman dia bermusafir bersama Nabi. Hak tu lah saya nak guna cerita ni lah. Jadi kita kalau nak nilai orang ni tak usah nilai lah kalau kita tidak pernah musafir dengan dia, tidak sayang dia, tidak pernah bermuamalah, berurus niaga, mu tak kenal sebenarnya tu. Kalau di masjid nampak molek belaka mari. Jumpa sekali-sekala kedai kopi molek belaka. Tu. Sebab tu dalam hadis kalau kita nak cari menatu apa, kita tanya jiran dia, tanya molek yang kita tanya ni. Ada cara tanya dia lah Nabi ajar. Dia kita pun kena royak pun pada-pada jangan royak habis. Siapa kau tunggu tak bulu. Royak dia ni misalnya sebagai contoh. Ada Nabi sebut tentang sahabat dia. Bila seorang perempuan tu nak kahwin, dia tanya Nabi lagu mana orang ni. Sahabat Nabi sama-sama sahabat. Tu sahabiah. Ni sahabat lelaki. Nabi kata dia ni ada kedekut sikit lah. Sikit bukan banyak sangat. Kedekut sikit. Tapi Nabi kata dia pergi perang. Biasa orang kedekut ni takut nak pergi perang, dia takut mati muka harta banyak ni. Ni tak ni. Jadi kedekut dia tu pun tidak siapa perekat menghalang dia. Mana kedekut tu tak siapa tak sayang pada harta. Sebab tu dia pergi perang. Dia tahu dah perang ni mati. Adalah sikit kedekut tu. Kedekut lagu mana Nabi sebut gitu. Tapi bila Nabi sebut kebaikan tu, akhir sekali ni kau tak apalah kedekut. Sebab kedekut tak ada so. Mungkin kedekut harta dia. Ambil harta orang dah so. Dekut tak apa. Tapi janganlah siapa dekut. Bawel peroyak bini kena guna banyak ni bawel untuk masak sara tu dekut kelas tinggi tu. Anak sebut tadi cerita malas nak cerita lah. Bini dia sakit kepala. Bawel dia royak lagi kena guna secumuk mana. Boleh tu lelaki lagu ni agak kuruh bini. Tapi kena ingatlah lelaki ni ada kelebihan. Kita sebut baik dia. Ada kelebihan. Memang lebih sungguh. Tapi dia ada bab tu. Tapi dia tak ambil harta dia. Tok guru Quran tu ana sebut tu. Ana memang dia ni hebat. Kita duk ngaji Quran dengan dia, jadi tiup langit tutup, dia ingat muka surat. Ana kata tak ayah ni kata ingat muka surat. Patut dia ingat tu, kita berhenti kat mana. Cuba alih esok dengan orang lain. Klik ngaji dengan lain, tiba-tiba dia kata tidak mari sini ke berhenti. Dia hambak klik lalu pergi ngaji orang lain. Dah mari berhenti sini buat apa nak sambung lain. Dia ingat tempat berhenti. Kalau kata kuat ingat Datuk Mina, ingat tadi dia. Tu kelebihan dia. Dia ngaji Mekah ingat akhirat. Tapi kelebihan dia tu hak kedekut saja jadi kecil lah. Apa kelebihan dia? Ngajar daripada muda sampai tua sampai mati. Tak ambil duit siapa nak bayar tak sih. Dia kata dia ada piti dah. Mampu dia sipel piti molek. Bagus juga kedekut kat situ. Memang dia ada harta beli tanah macam mak anak kata. Mungkin dia kedekut. Tapi dia ngajar pun lepas tua tak ambil piti. Kita nak beli nasi buku dia tak sih. Dia nak pahala. Kedekut kat situ. Anak sebaik kedekut. Sebab tak nak kata. Sebab Nabi sebut kedekut tapi dia pergi perang. Ni kedekut ngajar puluhan tahun tak ambil piti. Lepas tu nampak kedekut kau nampak tu. Orang akan nampak bersatu kedekut tak nampak dah. Bukan tipu orang kedekut ni. Benda-benda gitu lah. Sebab tu Nabi nak mengajar kita menilai lah. Sayyidina Umar ni pun dia boleh kata gitu pun berdasar kepada Khadijah ni cerdik. Dia nak tahu Nabi tu, dia suruh Nabi pergi nego hatta okey. Jadi mata-mata dia lah, spy dia. Sebab tu bila masyarakat cerita dekat Osupah dia dengar
dengan orang lain. Hak tu hak dia dengar. Hak ni pengalaman maisarah tu besar lagi. Sebab tu saya nak kata gitu. Baik, ana ambil sikit lagi. Sesungguhnya dengan melakukan perjalanan bersama seseorang, maka akan mengetahui watak dan akhlak yang sebenarnya. Bahkan hal yang tersembunyi daripadanya akan tersingkap. Oleh kerana itu, seseorang da'i sebagai pendakwah, sebenarnya pendakwah ni kita semua sebenarnya, cuma besar kecil lah saya dakwah tu, boleh mengambil pelajaran daripada sikap berhati-hati Khadijah. Khadijah ni dia dengar orang kata Nabi Juh ni, dia bukan tak percaya, tapi dia nak kepastian. Orang cerdik, orang nego ni pasal tu. No, dia tak tahu orang ni. Dia nak tahu maklumat tu. Oh, ini orang ahli koprak ni, ahli koprak lagu ni, perangai dia ni. Dia nak maklumat tu biar betul. Jangan duk salah hangka tu. No. Sebuah pelajaran dalam dakwah yang bermanfaat adalah hal ketelitian dan tidak terburu-buru dalam buat keputusan. Ni sikap dia. Anda pun terfikir juga sebenarnya. Sebab anda tengok Khadijah dalam riwayat, dia duduk mana rumah dia. Rupanya dia ni, Khadijah ni, dia di Mekah, dia ada satu kawasan, dia panggil kawasan ahli koprak. Perumahan kawasan ahli koprak. Sebab kita kalau kita pergi mana-mana, kita ada kawasan perumahan orang-orang kaya yang berduduk situ. Rumah 3 juta berlaku kawasan tu. Kalau duduk situ mesti orang-orang hebat-hebat. Orang panggil perumahan golongan elit kan. Tak ada rumah 700,000, tak ada situ. Ana pernah dibawa masuk kuliah situ. Kita tengok sport istan tu, berlaku rumah. Dan mereka kata ni bukan Tan Sri saja ni, datuk-datuk. Tu. Jadi dia ni duduk mana? Rupanya dia duduk kawasan jiran-jiran ni, Sana Bakar, Abdul Rahman, apa tu duduk ni. Apa dia ni Khadijah ni. Dan ulama kata Sana Bakar ni terdidik dengan minda berniaga kerana sayang apa ni Khadijah dengan Abdul Rahman Ba'au. Saat ni apa kali dia ada satu tempat buat dia. Zaman jahiliah lagi. Sebab tu dia memikir lain. Pengaruh pemikiran tu waktu dengan orang-orang hebat-hebat, dia pengaruh pada pemikiran tu. Gitu Okey, nak ambil sikit, kita habis sini lah. Baik. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, maksudnya, wahai Ashaj bin Abdul Qais, pada diri kamu ada 2 sifat yang Allah cintai keduanya. Apa dia? Hilm. Hilm ini dia terjemah cerdas akal. Dalam bahasa Melayu kita biasanya hilm disebut sopan santun. Al-hilmu. Dalam hilmu tu bukan dia payah. Kalimah al-hilmu nak terjemah bahasa Melayu tak ada kalimah. Sebab dia ada makna cerdik, dia ada makna cerdas akal, dia ada makna sopan santun, dia ada makna kuasa lagi, dia ada makna sabar. Banyak makna yang baik terdapat dalam kalimah al-hilmu. Sini dia buat mudah, payah juga, dia kata cerdas akal. Dan anah ni makna teliti, tidak tergesa-gesa. Baik. Imam Nawawi rahimahullah dalam menjelaskan hadis ini, dia kata yang dimaksudkan dengan al-hilmu adalah kecerdasan akal, dan al-anah ni hamzah tu bukan ain. Hak Nabi kata kan, Nabi sebut dalam hadis kita baca dalam kitab fiqh qulub tu, fiqh hati tu kan, Nabi kata at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Ni anah ni lah. Ta'anni tu anah lah, daripada kalimah sama lah. Berhati-hati, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru buat keputusan, minallah, itu daripada petunjuk daripada Allah. Wala ajalah, tergesa-gesa, terburu-buru, tak cuma buat keputusan, minasyaitan, Nabi kata, daripada syaitan. Ni anah. Jadi Khadijah ni ada sikap tu, sifat anah tu ada. Mana dia pasti dulu masalah tu betul, baru dia buat keputusan. Ni sifat orang cerdik ni, ahli koprak. Yang terakhirnya Syekh Imam Abdul Wahab. Ni orang kita tak belaga ni. Lain ni, bukan Muhammad bin Abdul Wahab ni, takut salah pula. Syekh Imam Abdul Wahab, bukan Muhammad bin Abdul Wahab ni, rahimahullah, sewaktu menyaksikan manusia bertawaf di kuburan Zaid bin Khattab radhiyallahu an yang terletak dekat Uyainah tu, dia pun kata Allah lebih baik daripada Zaid. Dia hanya mencukupkan dengan sepatah kata,
tidak lebih dan tidak melakukan tindakan lebih, walaupun apa yang mereka lakukan adalah kemungkaran besar dan ia termasuk dalam bab syirik kepada Allah. Dia gini cerita dia ni cerita ni pokok syiah lah ni. Zaid tu Imam Zaid tu. Zaid ni kira-kira macam dia anggap sebagai wali lah. Dia pakak pergi kubur dia, duk pergi tawah, duk pergi berzikir kubur dia. Tu. Jadi Imam Abdul Wahab kata Allah lebih baik pada Zaid. Apa dia nak puji Zaid lebih-lebih? Apa dia nak pergi berzikir, dia nak pergi tu kubur, musim-musim kubur dia apa? Tu kemungkaran besar. Syirik tu, duk bertawassul kubur dia. Allah sepatutnya, bukan dia. Ini kata-kata begini. Baik, kita berhenti setakat tu dulu. Untuk minggu depan ni kita akan sambung hikmah yang kedua tu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.